Berbagai cabaran yang terpaksa dilalui oleh mereka yang bekerja sebagai penghantar makanan seperti rider Foodpanda dan Grab, di mana mereka perlu mengharungi berbagai cabaran sama ada hujan lebat maupun gangguan mistik yang berlaku sekiranya melalui di tempat yang suram. Sudah pasti mereka ini mempunyai pelbagai kisah-kisah seram ketika bekerja. Di sini admin senaraikan 5 kisah seram rider Foodpanda dan Grab bahagian 2. Watching Top 5 Malaysia. Nombor 5. Rider Bukit Tungku. Terdapat kisah yang dikongsikan oleh seorang rider apabila dia mula menerima pesanan makanan sekitar jam 7 malam dan makanan perlu dihantar di jalan Bukit Tungku. Dan pada nota penghantaran yang diterima, dia telah diberitahu untuk menghantarnya ke sebelah rumah banglo kosong berhampiran pusingan tajam. Menurut rider tersebut, setelah tiba di lokasi, dia mendapati rumah itu gelap gelita. Lalu rider tersebut pun menelefon pelanggan tadi. Rider itu pasti bahawa tempat tersebut adalah tempat yang dikongsikan oleh pengirim dan kemudian rider itu membuka beg simpanan makanan tadi untuk dikeluarkan. Namun alangkah terkejutnya dia apabila melihat makanan itu sudah tiada. Tiba-tiba pengirim tadi menghantar mesej menyatakan makanan sudah diambil dan minta rider tersebut beredar dan tidak menoleh ke belakang. Dalam pada itu, perkongsian tersebut telah membuatkan beberapa rider lain tampil menyatakan hal yang sama. Mereka juga pernah mengalami perkara aneh dan seram apabila menghantar makanan atau barang di Bukit Tungku. Dan menurut seorang pengguna Twitter iaitu Uyin, dia juga pernah menunggang motosikal di Bukit Tungku dan selepas sahaja beredar dari situ, dia telah ditimpa sakit selama sebulan dan selepas sahaja waktu asar, dia akan demam panas. Setelah berjumpa dengan 4 ustaz, mereka kesemuanya mengatakan bahawa dia telah terkena gangguan di Bukit Tungku. Nombor 4. Pesanan rumah misteri di Putrajaya. Seorang rider Foodpanda bernama Nur Anil Akil bin Azhar pernah berkongsi pengalaman seramnya ketika bekerja di kawasan Putrajaya dan diceritakan pada YouTube channel Oh Bulan Official. Kisah ini terjadi pada waktu malam ketika Akil sedang menunggu order masuk dan setelah sekian lama, dia pun telah mendapat satu order dari Foodpanda. Customer yang memesan itu menghantar mesej kepada dirinya, "Nanti kalau dah sampai rumah, tekan loceng ya." Dia pun membalas okey sahaja. Akil meneruskan perjalanannya untuk menghantar makanan yang dipesan di Putrajaya dan ketika itu adalah waktu malam yang sangat sunyi. Menurut Akil, lokasi yang diberikan oleh pelanggan tersebut adalah sebuah rumah teres 2 tingkat dan ketika sampai di rumah itu, dia pun menjenguk di dalam rumah. So, saya pun jenguk ke dalam. Tiba-tiba saya dengar ada orang turun tangga. Lepas tu, dah kita pun standby nak bagi makanan. Tunggu dia buka pintu lah. Standby. Tak buka-buka juga pintu. Dah rasa macam asal dia customer ni nak main-main ke apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nak ketuk je pintu. Tiba-tiba pintu tu terkejut gila. Lepas tu saya rasa macam dia ni saja ni nak main dengan saya ni. Saya pun terus nak tengok dekat tingkap tadi tu. Baru saya perasan dekat situ ada satu kepala. Dia ni mata terkeluar merah. Warna merah. Lepas tu saya terus cepat-cepat lari ke motor. Start motor, terus gerak. Kemudian dia pun terus naik ke motornya dan lari dari situ. Sedang menunggang motorsikalnya, tiba-tiba dia terasa motornya menjadi berat dan dia pun berzikir namun mulutnya seakan-akan terkunci dan hanya mampu berzikir di dalam hati. Dia berusaha untuk terus berzikir di dalam hati sampailah mulutnya boleh dibuka semula. Itulah kisah seram rider Foodpanda di Putrajaya. Nombor 3. Pontianak tumpang di Seksyen 2. Terdapat kisah daripada channel Malam Seram bahawa seorang Grab rider yang bernama Idham yang ketika itu menghantar makanan di kawasan Seksyen 2 Shah Alam.
Dalam perjalanannya untuk menghantar makanan kepada pelanggan, dia teringat bahawa di kawasan Seksyen 2 Shah Alam itu terdapat sebuah rumah banglo yang terkenal kerana harga sewanya yang murah iaitu RM50 sahaja. Jadi dia pun membuat keputusan untuk menggunakan jalan berdekatan rumah banglo tersebut daripada jalan yang lain kerana ingin menjenguk rumah itu. Setibanya di hadapan banglo RM50 itu, dia pun memperlahankan motorsikalnya untuk meninjau dalaman banglo itu dengan rasa ingin tahu. Menurutnya, keadaan di luar rumah memang nampak teruk seperti dibiarkan begitu sahaja dan dalam rumah tersebut pun tiada orang. Sedang melihat, dia ternampak tingkap di tingkat kedua rumah tersebut berwarna merah dan ada bayangan seperti orang berdiri di dalam bilik itu. Dia menyangkakan bahawa ada orang yang berani menyewa rumah tersebut walaupun terdapat pelbagai cerita seram tentangnya. Lalu dia pun meneruskan perjalanan. Tiba sahaja di rumah pelanggan, dia menekan loceng. Lalu seorang wanita yang berusia keluar untuk mengambil makanan tersebut. Wanita itu mengambil makanan dan telah mengatakan sesuatu. Oh, untunglah hantar makanan pun ada girlfriend temankan. Dia pun berasa pelik dan bila pusing ke belakang, tiada sesiapa pun. Agak seram dengan apa yang dikatakan oleh wanita tadi. Dia pun membaca ayat-ayat suci sambil beredar dari situ. Setibanya di restoran 24 jam di mana pemandu-pemandu Grab lain berkumpul, tiba-tiba salah seorang rakannya bertanya, "Pergi toilet ke?" "Ha? Girlfriend kau lah. Tadi aku nampak kau masuk dengan perempuan." Dia pun bertanya kepada teman-teman lain yang ada di situ. Namun semua orang tidak nampak pun perempuan yang disebutkan. Aku seorang lah. Mana boleh seorang? Jadi kawan rider ni tanya yang lain, korang nampak tak? Yang lain tak nampak. Dia seorang saja yang nampak. Ish, apa kau nampak ni? Aku seorang lah, kata saya kepada kawan rider. Terus kita tukar topik perbualan ke si. Maknanya yang customer tadi nampak saya dengan perempuan dekat motosikal tu betul lah. Wah, seronok Kerja delivery ada girlfriend teman kan? Idham pada ketika itu terfikir yang mungkin perempuan yang dilihat oleh wanita tadi dan temannya merupakan sesuatu yang mengikutnya dari rumah banglo RM50 tadi. Itulah kisah seram rider makanan yang berlaku sekitar Seksyen 2 Shah Alam. Daripada kisah ini, janganlah kita terlalu memberanikan diri kerana tidak akan tahu padahnya selepas itu. Nombor 2. Foodpanda diganggu kuntilanak. Terdapat kisah yang diceritakan melalui channel Ikmal Hanif di mana kisah ini berlaku pada tahun 2021 dan seorang pemandu Foodpanda bernama Ali berumur 24 tahun dan tinggal di Shah Alam. Kisah seram ini berlaku dalam perjalanan pulangnya dari menghantar makanan pada waktu malam lebih kurang pukul 11. Sedang menunggang motorsikalnya untuk pulang dan kawasan itu dikelilingi kilang-kilang di Shah Alam dan dia juga telah melalui kawasan yang sunyi dan bertanah disebabkan mengikut Google Maps. Tiba-tiba dia terasa seakan-akan beg Foodpanda di belakangnya menjadi berat. Seperti masih ada makanan di dalam beg itu. Kerana berasa risau kalau ada makanan pelanggan tertinggal di dalam beg tersebut, dia pun membuat keputusan untuk berhenti di sebuah perhentian bas di tepi jalan untuk melihat beg. Apabila dia buka sahaja beg Foodpanda tersebut, jantungnya berdegup kencang. Satu barang yang berbungkus dengan kain putih tapi ada kesan tanah sikit dan berbungkus elok. Saiz dia macam saiz bayi. Dan ini Ali dah fikir, Allah, siapa pula buang bayi dalam bekas makanan aku ni? Tapi nak cakap bayi tak nangis, geng. Ali pun beranikan diri, dia pun sentuh barang tu. Uish, keras. Takkanlah bayi keras macam ni. Dia pun beranikan diri, dia seluk tangan, dia angkat benda tu. Dan bila dia angkat, memang kain tu seakan kain lusuh. Dan bila Ali selak kain tersebut, terpampang jelas di balik balutan kain tu ada batu nisan. Dia pun membuat keputusan untuk meninggalkan batu nisan tersebut di perhentian bas. Dan bila dia letak sahaja batu nisan tersebut, tiba-tiba datang tiupan bau bunga melo yang sangat kuat. Ali pun serta-merta beredar dari kawasan tersebut dan pulang ke rumah.
Ketika sedang separa tidur di rumah, Ali tiba-tiba terdengar bunyi bayi menangis. Namun dia mengendahkan tangisan tersebut dan sambung tidur. Ketika sedang tidur, dia terpegang kain yang disangkakan selimut dan apabila ditariknya, dia menghidu kain tersebut dan berbau seperti kemenyan. Dan apabila membuka lampu bilik, dia melihat batu nisan yang ditinggal tadi berada di sebelahnya. Dan kain yang dihidunya itu merupakan kain kafan yang membaluti batu tersebut. Dia ketika itu sangatlah takut dan terjatuh dari katilnya. Barulah dia sedar rupa-rupanya itu adalah mimpi. Namun mimpi itu dikatakan terasa sangat nyata. Kemudian sewaktu menenangkan diri, tiba-tiba pintu biliknya diketuk. Namun setelah membuka pintu, tiada sesiapa pun. Tanpa berfikir panjang, dia pun bergerak semula untuk ke katil dan sedang di katilnya, Ali sekali lagi terdengar bunyi rintihan perempuan. Kali ini badannya seakan-akan kaku dan seperti dihempap sesuatu. Baru pintu tu half nak tutup, tiba-tiba ada satu suara bunyi. Suara perempuan yang orang cakap suara kasar lah. Dan suara tersebut seakan merintih sambil bertanya, mana anak aku? Ali pun pergi ke masjid pada keesokan harinya untuk mendapatkan bantuan dan menurut Pak Imam, batu nisan yang ditinggalnya di perhentian bas itulah yang menyebabkan dia diganggu sebegini. Mereka bersama-sama pergi mengambil batu nisan tersebut dan menghantarnya kembali ke tempat asal. Rupa-rupanya jalan yang dilalui Ali pada malam tadi bukannya kawasan hutan, namun ia sebenarnya merupakan kawasan tanah perkuburan Islam. Nombor 1. Pesanan roti John Rumah Usang. Pada bulan 7 2022, terdapat satu video telah viral di TikTok di mana seorang rider Foodpanda telah mengalami pengalaman seram ketika menghantar makanan. Menurut video yang dimuat naik, dia telah mendapat pesanan untuk menghantar roti John kambing di sebuah rumah. Dan setibanya di situ, dia melihat sebuah banglo putih berpagar seperti tidak berpenghuni. Menurut video, dia juga tidak mempercayai bahawa order roti John itu datang dari rumah ini dan panggilan telefon juga tidak dijawab. Sis lah, ada order kat sini. Roti John kambing. Kau tak jawab. Ada mana dia lah. Apa yang lebih seram adalah untuk pergi ke rumah itu, dia perlu melalui lorong yang dikelilingi hutan kecil dan hanya bertemankan lampu kuning jalan. Kemudian menurut beberapa komen oleh netizen, ramai mengatakan bahawa ada entiti yang memesan makanan tersebut dan ada juga yang mengatakan bahawa benda-benda gaib sememangnya boleh memanipulasi apps berkenaan. Apa pendapat anda? Adakah terdapat makhluk gaib yang boleh mempermainkan rider Grab ini atau ia hanyalah prank semata-mata? Itu sahaja video pada hari ini. Jom komen kisah seram rider makanan manakah paling seram dan berikan sebab-sebabnya. Komen juga pengalaman seram anda ketika menunggang motosikal. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.